Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan fizik tingkatan 5 KSSM. Sikit soalan berkaitan dengan keelektromagnetan. Okay, kita mulakan. Darjah 39.1 menunjukkan sebuah kipas mainan berputar dengan kelajuan lebih rendah. Okay, kita salin dia punya maklumat. Jadi kita nampak soalan yang pertama kita kena salin maklumat dulu. Dengan kelajuan lebih rendah. Habis satu sel kering. Betul? Darjah 39.2 kipas mainan berputar lebih cepat bila dua sel kering. Jadi kat sini kita dapat tahu lah yang beza dia adalah dua sel kering. Bilangan sel kering. Sel kering dan kelajuan putaran kipas. Okay. So bila kita dah tahu, kita dapat tentukan lah dia punya mana yang manipulasi dan mana yang bergerak balas. Okay, kita tahu yang diubahnya adalah ni. Bilangan sel kering kan. Jadi bilangan pemulih ubah manipulasi dia bilangan sel kering dan pemulih ubah bergerak balas dia adalah kelajuan putaran kipas. Okay. Tapi bila kita nak tulis tulis pemulih ubah manipulasi, kita tak boleh tulis bilangan sel kering sebab kita kena olah sikit kan. Dia punya pemulih ubah manipulasi tu. Okay, apa yang diwakili oleh bilangan sel kering tu adalah magnitud beza keupayaan ataupun beza keupayaan ni, beza keupayaan iaitu voltan kan. Unit dia V. Beza keupayaan adalah voltan. Okay, jadi bila bateri tu bertambah, dia punya bilangan voltan pun bertambah. Magnitud beza keupayaan dia bertambah. Jadi macam mana nak buat inference adalah dia punya bentuk jawapan dia adalah MV iaitu manipulative variable ataupun pemboleh ubah dimanipulasi MV MV iaitu manipulative variable ataupun pemboleh ubah manipulasi dengan RV. RV adalah responding variable. Responding variable. Iaitu pemboleh ubah bergerak balas lah, PB. Jadi saya nak jawab inference adalah MV, RV dipengaruhi oleh MV. Pengaruhi oleh MV. Okay, cek sini lah. RV ni adalah kelajuan putaran kipas. Berdasarkan gambar rajah tadi, kelajuan putaran kipas adalah boleh ubah bergerak balas. Dan MV, boleh ubah manipulasi adalah magnitud beza keupayaan. Daripada bilangan sel kering kita dapat tadi, kita kena olah sikit lah dia punya tu. Jadi, jadi magnitud beza keupayaan. Kita kena olah sikit pemulih ubah manipulasi dia tadi. Okay, jadi kat sini hipotesis macam biasa lah, semakin kan, semakin bertambah ke, semakin berkurang ke. Kat sini semakin meningkat magnitud beza keupayaan, semakin meningkat MV, semakin meningkat RV kan. Semakin meningkat MV melubah manipulasi, semakin meningkat RV. Dia depends on soalan lah. Kalau soalan tu semakin meningkat, semakin menurun ke, pandai-pandai lah. Buat sendiri kan. Okay, dalam kes ni, semakin meningkat MV, semakin meningkat RV. Okay. Okay, kita go on to the next question. Okay, next question adalah dengan menggunakan radar seperti magnet. Okay, ambil dia punya maklumat. Magnet.
dening besi berbentuk C, ataupun dalam serta-serta buku ikut kata berbentuk U lah, dan radas lain. Terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di B. Hipotesis tadi lah, hipotesis yang semakin meningkat magnitud beza keupayaan semakin meningkat kelajuan putaran kipas tadi. So dia nak suruh kita buat eksperimen. Dia nak suruh kita rancang satu eksperimen lah. Buat satu laporan eksperimen. Okay, so bila kita terangkan satu eksperimen ni, dia suruh buat laporan lah. Lebih kurang laporan. Dalam penerangan anda, nyatakan dengan jelas perkara berikut. Okay, so dia nak tujuan, pemboleh ubah, senarai radas dan bahan, susunan radas, prosedur eksperimen. Okay, ini dalam soalan panjang lagi sebenarnya. Prosedur eksperimen termasuk satu cara mengawal pemboleh ubah dimanipulasi ataupun satu cara mengawal MV dan satu cara mengukur pemboleh ubah bergerak balas ataupun satu cara mengukur pemboleh ubah bergerak balas ataupun RV lah. Mengukur RV. Okay. Lagi satu cara untuk menjadualkan data adalah macam kita biasa tengok kalau eksperimen tu keputusan jadual kan. Lepas tu analisis data ni graf kan. Berdasarkan jadual tu kita nak kena buat graf. Okay tu. So kita nak kena rancang eksperimen kan. Eksperimen tu kita kena tahu lah eksperimen apa. Kalau tak tahu eksperimen apa, macam nak jawab soalan kan. So kena tahu. Kena hafal. Dan kalau hafal saja susah sikit nak hafal, nak ingat kan. So kena hafal dan faham. Okay, ni. Ni eksperimen je lah. Okay, dia kata kita mulakan dengan tujuan. Sekejap. Tujuan eksperimen. Okay, tujuan. Tujuan dia adalah kita baca dia punya ni eksperimen dulu. Eksperimen adalah eksperimen untuk menentukan magnitud daya saling tindakan atas konduktor pembawa arus dalam medan magnet kekal. Okay, jadi ayat ni macam complicated kan. Ayat ni macam susah kan. Jadi kita tengok satu-satu. Magnitud daya ni kita biar dulu. Okay, kita nak tahu ni. Apa maksud konduktor pembawa arus ni? Konduktor pembawa arus. Okay, seperti mana kita tahu? Konduktor ni adalah benda yang mengalirkan arus elektrik kan. Okay, tengok gambar rajah ni. Korang. Tengok gambar rajah ni. So ada wayar kuprum tebal, wayar kuprum pendek, dening besi berbentuk U. Ni saya kata. Dalam soalan ni dia tulis berbentuk C. Tapi dalam buku kadang-kadang dia tulis berbentuk U. Sama lah. Yang penting kita tahu ni bentuk apa. Okay, lepas tu ikut kehendak soalan. Kalau soalan tulis C, jangan kita label U pula. Tulis C lah. Lepas tu apa konduktor pembawa arus dia? Konduktor pembawa arus. Konduktor tu adalah benda yang mengalirkan arus elektrik. Bawa arus. Okay. Kita tahu arus dia mengalir daripada terminal positif ke negatif. So arus ni akan mengalir ke sini. Kan? Lepas tu dia nak pergi negatif. Tapi dia tak ada dia tak ada benda yang alirkan arus elektrik kan. Jadi wayar kuprum pendek ni adalah benda yang mengalirkan arus elektrik. Nampak? Patutnya dia tak ada ni. Patutnya tak ada. So benda ni tak dapat bersambung lah. Arus dia tak dapat bersambung. Jadi disebabkan ada wayar kuprum pendek ni, sebab itulah arus tu boleh disambungkan macam ni. Macam ni. Macam ni. So arus bergerak pada positif ke negatif. Sebab ada konduktor pembawa arus tu. Wayar kuprum pendek tu adalah konduktor pembawa arus tu. Okay. Tu. Okay, jadi kita tengok balik yang tadi. Okay, apa maksud medan magnet kekal ni kan? Medan magnet kekal ni apa pula? Okay, kita tengok balik gambar aja. Medan magnet kekal ni terhasil pada magnet kekal lah. Kita tahu ada dua jenis magnet kan. Magnet kekal dengan sementara. Jadi yang ni magnet dia ni adalah magnet kekal. Magnet kekal sebab dia memang betul-betul magnet lah. Jadi magnet sementara ni macam mana? Magnet sementara ni adalah
wayar kuprum pendek ni dia bertindak sebagai magnet sementara, sebab magnet sementara ni adalah konduktor yang menerima arus elektrik. Lepas tu dia akan hasilkan medan magnet sendiri, sebab dia jadi magnet sementara. Bila konduktor menerima arus elektrik, dia akan hasilkan medan magnet sendiri lah. So medan magnet yang kekal ni, kita tahu dia bergerak pada N ke S. Lepas tu yang magnet sementara ni pun dia ada medan magnet dia sendiri. Jadi kita boleh tentukan guna petua tangan kiri Fleming, kan? Petua tangan kiri Fleming. Sekejap, macam ni. Macam ni. Petua tangan kiri Fleming. Ni tu macam ni kan. Okay. Kita boleh tentukan. Ni 90 darjah patutnya. 90 darjah. 90 darjah. Okay, ni adalah apa? Patutnya yang ni dia tukar warna. Okay, yang merah ni yang ibu jari ni adalah daya. Ni adalah medan magnet. Ni adalah sama je tangan dia. Yang ni adalah arus. So kita buat tangan kita macam tu. Medan magnet ke atas, maksudnya jari telunjuk kita ke atas lah. Ke atas, arus menghadap kita, kan? Menghadap muka kita. Maksudnya kita punya daya tu akan ibu jari kita akan ke kiri, yang mewakili daya. So benda ni daya dia akan ke kiri kan. So dia akan tolak wayar kuprum pendek tu ke kiri. So daya tu ke kiri, wayar kuprum tu bergerak ke kiri. So nanti bila kita hidupkan bekalan kuasa ni, kan, hidupkan, kita on switch, kita on switch bekalan kuasa tu, dia akan menyebabkan konduktor tu tukar di medan magnet jadi magnet sementara. So dia ada medan magnet sendiri. So disebabkan ada medan magnet sendiri tu, adalah daya yang menolak wayar kuprum tu. So bila kita tekan on dekat switch ni, wayar kuprum pendek tu akan bergerak ke sini, ke kiri. Okay, kita tengok balik. Okay, kita dah faham eksperimen ni kan. Jadi tujuan dia kita tulis balik untuk mengkaji hubungan antara MV dengan RV. Manipulative variable dengan responding variable. Antara pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas. Okay, tapi dekat sini, okay, ni sama lah, itu beza keupayaan dia punya pemboleh ubah manipulasi ni kan. Tapi dekat sini, daya tadi lain kan, pemboleh ubah manipulasi lain. Tapi kat sini lain. Tadi pemboleh ubah manipulasi dia adalah yang ni. Pemboleh ubah manipulasi dia lain, sebab tu gambar raja lain, silap. Tadi yang kipas tu dia punya ni MV dia sama dengan eksperimen ni, tapi dekat sini lain. Sebab yang tadi kelajuan putaran kipas kan. Okey, yang ni lain sebab eksperimen ni dia guna radas yang lain lah. Dia tak guna kipas ke apa kan. So kita kena ikut eksperimen lah, jangan ikut gambar rajah tadi. Kita kena tujuan eksperimen. Jadi kita kena ikut eksperimen, jangan ikut gambar rajah yang kipas tadi. So kat sini pemboleh ubah dia, kita tengok dulu pemboleh ubah dia, magnetic beza keupayaan sama kan, sama dengan tujuan. Tapi dekat sini bergerak balas je lain. Kat sini tulis daya magnitude pada konduktor. Yang ni jarak gerakan wayar kuprum pendek kan, sama dengan bergerak balas dalam kurungan. Kenapa kita kena buat macam ni? Sebab dalam eksperimen ni kita nak mengkaji daya magnitude daya dengan ni bukan daya ni, dengan magnitude daya, silap, dengan magnitude daya pada konduktor kan. So eksperimen ni kita buat untuk kira daya tu, untuk kira daya pada konduktor. Maksudnya nak kira daya yang menolak wayar kuprum tu kan, berapa banyak daya yang tolak daya wayar kuprum tu. Tapi kita tak ada cara untuk ukur daya kan, kita tak ada cara untuk ukur daya. Jadi kita kena wakilkan daya tu sebagai jarak gerakan wayar kuprum pendek tu. Maksudnya kita tengok daya tu besar ke tak berdasarkan jarak gerakan wayar kuprum tu. So bila wayar tu bergerak banyak, maksudnya daya dia banyak lah. Kalau wayar tu bergerak sikit, maksudnya daya tu sikit. Maksudnya kita kena macam
olah sikit lah yang ni. Dia punya apa yang bergerak, boleh bergerak balas dia ni. Berdasarkan eksperimen kan. Sebab kita nak ukur yang ni. Tapi bila kita dah dapat ni, kita dapat jarak gerakan ni, kita boleh simpulkan yang daya tu bergantung kepada jarak gerakan wayar kuprum pendek tu. Macam tu. Lepas tu, pemboleh ubah dimalarkan dia adalah medan magnet kekal. Kekuatan medan magnet kekal. Sebab apa? Sebab kita tak ubah pun jenis magnet dan kita tak tambah pun bilangan magnet. So medan magnet dia sama je kuat, sama kuat kan. Setiap kali kita ubah. Yang kita ubah adalah magnitud beza keupayaan ni. Okay, kita teruskan. So, ni radas nambahan dia. Dia ada magnet-magnet dia ni besi berbentuk C ni, wayar kumpulan tebal, wayar kumpulan pendek. Okay, ni dan segala bagai lah. Dan pembaris. Pembaris ni adalah kita guna untuk kira jarak gerakan wayar kumpulan pendek ni. Kita kira berapa cm kan, berapa cm dia bergerak. Dan bila kita kira berapa cm tu, daripada situlah kita dapat simpulkan berapa kuat daya yang terhasil. Daya yang bertindak ke atas wayar kuprum tu. Okay, ini susunan radas ya. Bila pastikan hafal dan faham supaya nanti boleh lukis kan masa exam. Tapi tak perlulah lukis sebiji macam ni kan. Lukis cantik-cantik, pastikan pemeriksa faham sebab ni bukan periksa seni, ni periksa fizik kan. So lukis tu tak perlulah sempurna tapi pastikan pemeriksa faham cukup lah. Okay. Okay, ni prosedur eksperimen. Dia kata voltan bekalan kuasa yang digunakan dicatatkan. Maksudnya 1.5 voltan ni adalah voltan asal dia. Voltan asal. Lepas tu dia kata bekalan kuasa dihidupkan. Okay, jadi bila dihidupkan ni, kita kira jarak gerakan wayar kuprum pendek di atas wayar kuprum tebal. Okay, wayar kuprum tebal tu adalah landasan dia. Kan? Ni wayar kuprum tebal. Lepas tu, wayar kuprum pendek tu yang ni. Yang ni. So dia akan bergerak ke arah ni, mengikut landasan ni. So kita kira lah jarak tu. Jarak tu berapa? Ni jarak. Kita kira guna pembaris kan. So dia kata eksperimen diulangi dengan bekalan kuasa beza keupayaan V sama dengan 2.0, 2.5, 3.0 dan 3.5 voltan. Okay, jadi kat sini kita dapat tahu yang ni adalah apa? Pemboleh ubah dimanipulasi sebab dia ubahan. Dia yang berubah. Dia punya magnitud beza keupayaan tu yang berubah. Magnitud tu adalah nilai kan, nilai beza keupayaan. Nilai voltan tu yang berubah. So, kat sini yang saya cakap tadi. Satu cara mengawal pemboleh ubah. Inilah cara mengawal pemboleh ubah dia. Kita ubah dia punya bekalan dekat bekalan voltan tu, dekat nilai voltan tu kita boleh ubah. Bekalan kuasa tu kita boleh ubah dia punya nilai voltan. Satu cara mengawal MV. Ni cara mengawal MV. Okay, jadi lagi satu ni adalah satu cara mengukur pemboleh ubah. Ni cara mengukur pemboleh ubah. Satu cara mengukur pemboleh ubah. Mengukur RV pemboleh ubah gerak balas. Ni cara dia. Kita ukur tu, kira cara mengukur Cara kita ukur dengan pembaris tu, ukur jarak gerakan wayar kuprum pendek tu adalah cara kita mengawal pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu last sekali, keputusan direkodkan dalam jadual. Okay. Next. Ni keputusan ataupun cara untuk menjadualkan data ni. Ni buat jadual. Okay, ni pemboleh ubah manipulasi, ni pemboleh ubah bergerak balas. Unit jangan lupa tulis. Dia punya ni unit kan. Ni unit dengan dia punya simbol. Simbol pun kena tulis. So kita tulis, kita isi yang boleh ubah manipulasi je sebab kita tak buat pun eksperimen ni. So kita ukur yang manipulasi je dah cukup lah. Yang ni sebab kita tak buat lagi, kita tak boleh letak nilai bergerak balas je sebab kita tak tahu kan berapa. So yang kita tahu, kita letak nilai kita tahu je. Okay. Last sekali adalah cara untuk menganalisis data ataupun kita buat graf. Berdasarkan data yang kita dapat tadi, kita buatlah graf. Okay, tulis macam biasa, tulis dia punya ni. Boleh buat bergerak balas dengan manipulasi. Tulis simbol, tulis unit. Sini simbol, ni unit. Okay, so disebabkan kita tak tahu nombor dia berapa dia kan. Kita tahu nombor
boleh buat bergerak balas tadi apa. So kita tak tulis lah nombor. Setakat kita tulis graf macam ni je dah cukup dah. Sebab kita tak boleh nak plot ke apa-apa kan. Tak boleh nak tulis berapa. So kita tahu nilai, kita biar je macam tu. So kalau kita buat macam ni dah dapat markah dah. So tu je lah soalan ni, dah habis lah. Kita dapat markah penuh lah kalau kita jawab macam ni. Okay, tu je. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua A+ lah fizik SPM kan, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhin dan ahli kumpulan saya Ain Syafiqah akan membentangkan ataupun menerangkan eksperimen yang telah ditugaskan oleh cikgu, iaitu soalan 42 ni. Okay, jadi pertama sekali apabila kita dapat soalan eksperimen ni, kita perlu meneliti soalan dan juga gambar rajah ataupun maklumat yang diberikan dalam eksperimen ni supaya kita dapat tahu apa yang ingin diuji ataupun dikaji dalam eksperimen ni. Kita nak tahu eksperimen ni nak kaji hubungan apa dengan apa. Jadi sebab tu kita kena meneliti satu-satu maklumat yang telah diberikan. Okay, jadi kita baca soalan dia. Rajah 42.1 dan rajah 41.2 menunjukkan anemometer, peranti untuk mengukur kelajuan angin. Okay, dia cakap kat sini kelajuan angin yang direka oleh seorang pelajar diletakkan dalam dua keadaan angin yang berbeza. Okay, kita teruskan pada gambar rajah ni pula. Mari kita meneliti. Okay, dekat gambar rajah ni, dia ada angin lemah, dia ada magnet, solenoid, microammeter. Okay, rajah kedua, angin kuat, magnet, solenoid dan juga microammeter. Jadi bila kita tengok dekat dua-dua rajah ni, dia tak ada melibatkan apa-apa sumber elektrik, sumber yang mengalirkan elektrik ataupun bateri. Jadi kita akan terus dapat tahu dekat sini bila tak ada melibatkan bateri ataupun apa-apa sumber yang mengalirkan elektrik, maka ia adalah untuk menentukan arus aruhan. Jadi kita tengok dekat sini yang dimanipulasi dia adalah angin kuat dengan angin lemah kan. Okay, bila kita ingat balik dekat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude DGE arus aruhan, dia ada 3 faktor. Okay, yang pertama laju gerakan relatif, yang kedua bilangan lilitan, yang ketiga kekuatan magnet. Kalau kita tengok kat sini, bilangan lilitan dia, kedua-dua dia adalah sama. Okay, magnet dia pula, kalau kekuatan magnet tu kan, magnet dia dua-dua saiz dia sama, jadi mestilah kekuatan magnet dia pun sama juga. Okay, lepas tu kita tengok daripada angin lemah dengan angin kuat. Kan angin ni dia bersambungan dengan pemutar yang menyebabkan magnet tu akan berputar. Jadi kita akan terus dapat tahu, oh ini adalah laju gerakan relatif. Okay, so apabila magnet ni diputarkan pada laju yang tinggi, maka microammeter punya bacaan pun akan jadi tinggi. Sebab apa? Okey, kalau kita ingat balik, ini adalah sebenarnya hukum Faraday. Hukum Faraday ni, dia magnitude DGE aruhan ataupun arus aruhan lah kan, dia adalah berkadar terus atau langsung dengan kadar perubahan flux magnet. Okey, apa itu kadar perubahan flux magnet? Kadar perubahan flux magnet tu adalah faktor-faktor tadi tu. Laju gerakan relatif, bilangan lilitan ataupun kekuatan magnet. Jadi kita akan terus dapat tahu, ingat bila ada soalan eksperimen macam ni, kita kena meneliti satu-satu maklumat yang telah diberikan dan perhatikan rajah tu betul-betul. Jangan tertinggal satu poin pun supaya kita tak tersalah eksperimen. Okay, kita teruskan dengan penerangan daripada Ain. Okey. Inference untuk soalan ini adalah cara untuk kita berinference adalah MV mempengaruhi RV. MV untuk soalan ini laju gerakan relatif antara konduktor dan magnet, manakala RV pula adalah magnitude arus aruhan. Jadi inference dia laju gerakan relatif antara konduktor dan magnet mempengaruhi magnitude arus aruhan. Okay, seterusnya hipotesis. Cara untuk kita buat hipotesis adalah semakin
semakin MV, semakin RV. Jadi maksud dia semakin bertambah laju gerakan relatif antara konduktor dan magnet, semakin bertambah magnitude arus aruhan. Jadi kat sini kita dapat tahu yang hubungan antara MV dan RV untuk soalan ini adalah berkadar terus. Okay, seterusnya tujuan eksperimen adalah untuk mengkaji hubungan antara magnitude arus aruhan dengan laju gerakan relatif antara magnet dan konduktor. Pembalik ubah yang dimanipulasikan MV sama dengan laju gerakan relatif antara konduktor dan magnet. Pembalik ubah bergerak balas adalah magnitude arus aruhan dan pembalik ubah dimalakan adalah bilangan lilitan solenoid. Jadi senarai radas dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini adalah galvanometer, solenoid, magnet bar, wayar penyambung dan pembaris. Radas disusun seperti di dalam slide. Okey. Prosedur percubaan yang termasuk dalam kaedah prosedur percubaan yang termasuk kaedah mengawal pembalik ubah dimanipulasikan dan kaedah mengukur pembalik ubah yang bergerak balas. Ketinggian magnet di atas solenoid diukur oleh pembaris iaitu H sama dengan 50 cm. Magnet dijatuhkan ke dalam solenoid dan bacaan galvanometer sama dengan I direkodkan. Eksperimen diulangi sebanyak 4 kali dengan nilai H sama dengan 60 cm, 70 cm, 80 cm dan 90 cm. Jadi data dijadualkan seperti di dalam slide. H 50, 60, 70, 80, 90. Jadi data yang lepas kita peroleh data dan kita analisis data tersebut, kita akan dapati I berkadar terus dengan H, iaitu Bacaan galvanometer berkadar terus dengan laju gerakan relatif. Ataupun kita boleh cakap magnitude arus aruhan berkadar terus dengan laju gerakan relatif antara konduktor dan magnet. Sekian Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.